Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama balik kitab kita ni bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Yang kita tegur ni ialah perkara melampau lah, perkara biasa, tak apa lah. Jadi antara kita bicara sebenarnya yang dikatakan melampau tu, pertamanya melampau di segi kepercayaan pada keramat para wali, mengatasi mukjizat dan keyakinan etikad yang melampau-lampau. Kadang-kadang khayalan dah, tapi sampai tahap terlampau yakin dengan keramat tu, mengatasi mukjizat dah. Yang keduanya, keyakinan dakwaan tahu perkara gaib ni. Tok guru dia boleh tahu perkara gaib, sedangkan tidak tahu perkara gaib melainkan Allah SWT. Nabi pun tak tahu, melainkan apa yang telah diberitahukan oleh Allah SWT dalam perkara yang sangat sedikit pun, tak banyak dah. Tiba-tiba Tok Wali ni dia katakan boleh baca hati orang ni lah, boleh baca hati orang ni lah. Tu ada unsur-unsur gangguan syaitan iblis, betul ke tak Allah alam. Setengah tu teka-teka hampir betul, jadi satu keyakinan etikanya. Yang ketiganya, melampau je ialah tentang pengagungan kubur. Kadang dia kubur diperbesarkan, sedangkan kubur ni Nabi sangat marah. Nabi kata siapa yang buat kubur para nabi macam tempat masjid, maka laknat Allah SWT dah. Nabi kata tiba-tiba kubur itulah jadi tempat yang sangat diagungkan oleh para sufi yang melampau dah. Sebab itu benda ni ditegur oleh ulama-ulama di kurun ke-6 Hijrah dah. Bukan tegur oleh saya ni, ulama tegur dia. Ulama kurun ke-6 Hijrah, pengagungan terhadap kubur. Yang keempatnya, dakwaan para nabi wali ni melebihi para nabi. Sedangkan ijma' akidah ahli sunnah wal jamaah, wali ni tidak boleh melebihi nabi. Nabi adalah pilihan Allah SWT, suruhan Allah SWT, dan dia lah yang lebih besar darjatnya daripada para wali dia. Orang-orang yang paling soleh pun di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, yang paling soleh setara mana pun, dia hanya dapat 1/46 mimpi kenabian. Mimpi lah, bab lain tak lagi dah. Bab mimpi saja baru 1 daripada 4 kenabian dah. Tu mimpi, hak lain tu tak ada lah. Dah. Jadi tidak betul. Dia kata wali ni melebihi para nabi dah. Bahkan Nabi Khadir tu pendapat jumhur dah. Dan kita kata benar lah, pendapat jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa Nabi Khidir tu adalah nabi dah. Tapi dia tidak wajib ikut syariat Nabi Musa, dan dia terima wahyu daripada Allah SWT sendiri yang berbeza dengan Nabi Musa. Dia hanya mengikut perintah Allah SWT dan tidak dikaitkan Nabi Musa lah dah. Dia tidak ikut syariat Nabi Musa. Jadi kita bicara sedikit perbincangan tentang bantahan Ibn Jauzi baru dah. Ni kita nak baca bantahan Ibn Aqil terhadap 4 perkara tadi lah. Tentang keramat, tentang tak boleh tahu perkara gaib, tentang kubur, tentang boleh tahu perkara gaib dah. Jadi benda-benda gitu kita nak bicara lah. Kita nak bicara oleh pandangan Ibn Aqil, bantahan Ibn Aqil ni. Ibn Aqil dia rujukkannya Ibn Jauzi juga lah. Ibn Aqil ni lebih awal daripada Ibn Jauzi lah. Ibn Jauzi ni lebih awal daripada Imam Ghazali lagi lah. Maksudnya peringkat awal lagi lah. Jadi Ibn Aqil kata membantah kata-kata Abu Yazid Al-Bustami ni, yang menyatakan demi Allah jika aku melihat neraka aku akan padamkannya dengan hujung kainku saja. Ini seolah melecehkan ancaman Allah dah. Walaupun dia kata dia nak orang jangan takut neraka, kena cinta ke Allah saja. Sufi ni yang main gitu lah, main hati. Macam orang Kristian main love Nabi Isa lah. Ya, tak logik Nabi Isa tu Tuhan pun main love Nabi Isa, cinta saya. Nah, kita dapati orang Cina yang Buddha ke apa ni masuk ke dalam Kristian lebih ramai daripada masuk Islam ni. Kerana dia main emosi lah. Begitu ke Syiah ni main emosi juga. Dia bukan berdasarkan fakta dan hujah. Syiah ni main Ahlul Bait dah. Cinta Ahlul Bait. Orang tak bukan geng dia, kira memusuhi Ahlul Bait, membenci Ahlul Bait, mengkhianati Ahlul Bait. Ahlul Bait ni keluarga Nabi lah. Itu kata mereka lah. Fitnah lah. Tapi Nabi main sentimen dia. Kadang-kadang main sentimen ni menutup akal lah.
Begitu juga sufi yang melampau ni akan cerita pasal cinta Nabi, selawat Nabi kau apa kadang siapa tak ada siapa menuhankan Nabi. Ada setengah tu yang menuhankan tok guru dia lah. Gitulah. Benda-benda gini kita nak bincang supaya kita masyarakat kita tidak mudah tertipu dengan benda-benda melampau ni, benda melampau di kalangan sufi. Begitu jugalah golongan yang cinta keluarga Nabi pun tak. Hak jenis Syiah sekarang, hak lagi jenis sufi pun ada juga dah. Habis nak. Saya cerita dah sebelum ni bagaimana orang tu, orang Melayu, orang ialah keturunan dikatakan khas Husain lah, keturunan Nabi jugalah. Said ni nak. Hidup Malaysia ni lobby untuk sengaja gapo duk main disco gapo pok ayah dia marah lah. Ayah dia kata aku nak hantar mu Pakistan. Dia hantar Pakistan tu suruh ngajar agama, tiba-tiba dia berjumpa ke geng tarekat sana. Akak dia jadi tok syih pula dah. Dia ni jadi tok hidup Malaysia ni dah. Akak tok syih jadi habis kara. Jadi ketua je. Ketua tarekat pula dah sana lah. Kan dikatakan keturunan Nabi. Ya penting keturunan lebih daripada ilmu agama dah. Jadi dia kata tak boleh ngaji mai Pakistan, jadi dia betul jadi syih. Dia hak jadi syih, tak boleh ngajar orang, tak boleh nak ngaji aja. Siapa tahap tu dah. Jadi kita kena faham lah. Jadi kita nak bincang sekarang ni melampau. Abu Yazid Bustami kata, demi Allah jika aku lihat neraka aku akan padamkannya dengan hujung kakiku saja. Soalnya dia hebat sangatlah. Dia kata boleh hebat. Pada api neraka ni padan dia. Nabi tak kata gitu tak. Tiba-tiba dia hebat lagi. Bagi beliau, siapa yang mengucapkan ungkapan seumpama di atas adalah seorang yang zindik dan wajib dibunuh. Zindik ni ngaku je Islam luar, tapi batin yang kafir dan dia merosakkan Islam dari dalam dah. Itu dia katakan zindik dah. Merosakkan Islam dengan masuk ke dalam Islam dah. Ni zindik dah. Padahal kafir lah dah. Sifat suka mempermainkan sesuatu menandakan wujudnya keingkaran terhadap benda tersebut. Diingkar tentang neraka benarnya. Orang yang mengucapkan ucapan di atas wajahnya diletakkan diling di hadapan mukanya. Jika dia merasa terkejut dengan kehadiran diling itu, ketika itu dikatakan padanya, ini adalah sebahagian kecil daripada api neraka saja. Apalagi dalam kisah di atas, Abu Yazid tanpa segang silu meletakkan dirinya bertawaf wali Allah. Ngaku wali Allah, tiba-tiba kecil ni ngaku kuasa dah. Ibn Aqil menolak cerita-cerita berkaitan dengan doaan memperolehi keramat yang dikemukakan oleh sesetengah ahli sufi dan menganggap ianya sebagai kisah-kisah yang direka-reka dan dibuat-buat sahaja. Tak boleh nak buktikan. Cuma dia kata cerita orang salihin yang banyak cerita ni, mestilah boleh percaya dah. Bukan orang karuk kata orang tak lebar cerita. Okay? Orang soleh nak cerita ni nak. Orang pendakwah, orang juru kata nak. Jadi orang soleh, orang juru ni ceritanya mesti betul. Dia kata gitulah. Walaupun kita rasa pelik. Ya Allah, kita mikir. Bagi pak dia, kalau kita ajak gitu kan, tak betul lah. Email kita tak rosok lah. Itulah. Keramat dia kira percaya ke tok guru dia dah. Cerita pelik-pelik tok guru dia. Dia mengharapkan kisah dan cerita seumpama itu tidak memberi kesan kepada orang yang benar-benar berilmu. Agak-agaklah jangan orang berilmu jadi bodoh apa apa. Kita percaya benda-benda tak logik lah. Ibn Aqil kata gitulah. Orang yang terkesan dengan kisah dan cerita tersebut hanyalah orang yang jahil sahaja yang tidak mempunyai mata hati. Kisah dan cerita tersebut jelas bertentangan dengan syarak Ibn Jauzi tanpa tahun 385. Muka surat 385. Tidak diragukan lagi kebanyakan keramat yang diceritakan oleh setengah ahli sufi adalah dusta dan bohong belaka. Bukan setengah dah, banyak daripada cerita tu kita rasa tak logik dan main berlawak dah, tak ada hujah. Yang menyokongnya hanya cerita dari mulut ke mulut dah. Mulut ke mulut bubuh dalam buku dalam kitab dah. Apalagi ahli-ahli sufi terlibat mendakwa keramat demi keramat berlaku kepada mereka nak nyuhu pula dah. Oleh kerana mereka beranggapan diri mereka adalah wali, maka tidak hairanlah kalau mereka juga mendakwa mendapat keramat, kerana keramat tidak dapat berpisah daripada kehidupan para wali. Ini soalan para wali pok-pok sufi ni. Boleh tubik sama, tak berhenti dah. Bukan dengan izin Allah ke apa, dia ni macam boleh sama dah. Sedangkan keramat yang ada di mukjizat pada Nabi pun hanya mengikut perintah Allah dah. Allah beri bila-bila, bukan sama-sama. Ketidak Nabi tak luka dah sampai ke batu tu. Di Taif, dan Nabi tidak luka lah masa peperangan Uhud dah. Tapi ada masa Nabi hebat, masa Nabi cedera dah. Ini ada masa-masanya Allah tak bagi dia mukjizat masa tu dah. Tu mukjizat, keramat lagi kurang daripada mukjizat. Dia hanya keadaan tertentu je Allah zahirkan mukjizat keramat tu pada wali-wali Allah. Segala apa yang berlaku pada mereka tidak boleh dibantah sama ada batil maupun benar. Ni Pok Sufi kata dah. Keramat tidak dinafikan berlaku kepada beberapa tokoh generasi salafus salih.
Orang zaman dulu, orang zaman salaf iaitu 300 tahun awal lah. Dan orang pilihan dalam kalangan mereka terdahulu dengan taufik daripada Allah SWT sahaja lah. Namun ia tidak bermakna seseorang perlu menumpukan diri kepada mencari keramat itu. Keramat tu bukan hujah. Dia keramat setara mana pun, bukan kecek tu. Betul berlaku. Kadang-kadang, kalau betul-betul tak wali yang ada keramat sekalipun, Allah maafkan kesalahan dia. Tu je. Nah, jadi kita tak boleh ikut salah dia. Kita ikut salah dia, dosa kita. Dia dimaafkan. Terus terkeluar pendapat salah kerana dia telah berusaha. Kita hak bodoh ni, dosa dah. Kerana tak kaji, tak ngaji molek ni. Jadi kesilapan dia tu mungkin dimaafkan oleh Allah kerana dia banyak jasa dan banyak perjuangan Islam dia lah. Kalau betul wali lah. Dan kalau hak karut tu tak usah nak cerita lah. Lepas tu, bukan menumpukan cari keramat ni. Sebahagian dilakukan oleh setengah ahli sufi. Kerana itu semua bukan perjalanan hidup salafus soleh terdahulu. Salafus soleh ni bukan perjuangan ni cari keramat. Perjuangan ni menegakkan Islam dakwah, sebarkan Islam seluruh dunia. Barulah siapa ke Malaysia ni kalau buat cara duk cara ke sufi ni, duk cara ke cari keramat tak tersampai dakwah seluruh dunia. Ahli sufi yang sederhana menyedari hakikat ini dan mereka telah memberi amaran agar ahli sufi tidak mengajar keramat itu dan tidak melupakan tujuan yang lebih tinggi daripada itu, daripada penciptaan manusia di muka bumi ini. Abu Ali Al-Juzjani misalnya pernah menyatakan, carilah istiqamah dan jangan cari keramat. Kerana nafsu anda diciptakan untuk mencari keramat, sedangkan Tuhan anda menghendaki anda mencari istiqamah. Ibn Taymiyah Abu Al-Aqis. Jadi yang kita mesti usaha ialah istiqamah. Sistematik berkekalan amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah SWT, biar terancam molek, biar bersistematik. Okeynya, bermaksud nak kejar keramat. Buat banyak, 40 hari tapa dari gua mana ni, supaya boleh keramat. Jadi dia tu boleh settle lah dah. Sebabnya, salah cari keramat tu benda yang menyesatkan dah. Benda tu sesat dah. Kita tak boleh cari keramat, kita nak cari redha Allah. Kalau sufi betul, itulah mengajarnya mencari cinta Allah. Ni bukan cara cinta Allah, ni cari cinta keramat ni. Dia banyaklah baca setengah tu kata cinta Nabi, cinta Rasul. Tapi bukan cinta Rasul, tapi cinta kubur. Cinta kubur dah. Dia bukan kalau hadis sahih tak cara mana dah. Orang tegur dia kata hadis ada palsu pun boleh pakai dari keadaan apa? Ada hadis sahih yang lain cerita benda tu dah. Dia ada palsu tak boleh pakai lah mana-mana pun dah, walaupun benda tu makna yang hampir sama dengan hadis sahih pun dah. Jangan menguatkan hadis palsu yang setengah ulama kata palsu. Lepas tu nak kuat tu ambil hadis sahih yang makna hampir sama atas bahagian yang sama dah. Sedangkan sebahagian lagi tu karut. Tu juga ada penyakit dah. Penyakit ni setengah-setengah tu mengaku ahli hadis dah. Tu janganlah merosakkan agama dah. Beristiqamah di atas jalan petunjuk itu ialah istiqamah di atas jalan sunnah. Dia ikutan terhadap Rasulullah SAW. Kita ikutlah tarikat Muhammad SAW. Bukan ikut tarikat lain lah. Ia juga merupakan jalan para sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik sehingga ke hari kesudahan. Istiqamah inilah yang merupakan keramat yang sebenar. Istiqamah kita wa'amal sampai ke mati kita ni. Jaga sembahyang tahajud, sembahyang fardu, berjemaah, sembahyang sunat. Kita boleh istiqamah baca Quran. Istiqamah tu lebih besar, lebih hebat, lebih keramat daripada keramat yang lain. Dan lebih istiqamah 1000 kali ganda lebih baik daripada keramat dah. Tu setengah-setengah ulama katalah. Istiqamah inilah merupakan keramat yang sebenar. Jika berlaku selepas itu perkara luar biasa itu merupakan satu bentuk kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada orang beriman yang benar lagi jujur sahaja dah. Anugerah sikit-sikit je keramat ni. Tapi istiqamah tu anugerah yang sangat besar daripada Allah SWT. Namun ia perlu disembunyikan dan tidak perlu disebar kepada umum. Kaedah dia kalau dia boleh keramat pun dia tak akan cerita pada orang lain. Kalau dia tahu anak murid yang cerita pun dia sekap. Yang bukan jenis galakkan anak cerita ataupun anak murid tak tahu pun dia tolong cerita keramat dia dah. Ataupun gunakan dia tolong cerita keramat dia. Benda-benda tu karut berlaku dah. Kaedah ni benda-benda ni kena susut. Kita jumpa Nabi pun kita tidak boleh cerita pada semua orang soleh yang kita boleh cerita dah. Ni ayat dari Facebook kita mimpi jumpa Nabi tu. Tanda-tanda karut lah, bukan cerita mimpi jumpa Nabi. Ni setengah tu kafir dah. Dah, kafir. Tak masuk Islam lagi pahala ni pun tak. Tiba-tiba je ngaku jumpa Nabi berkali-kali dah. Tu masalah dah. Yang terlibat adalah bersyukur pada Allah SWT di atas anugerah tersebut kali boleh keramat ni. Bukan nak nyuruh cerita kat orang. Benda susuk.
Setiap anugerah Allah SWT kepada kita ni tidak boleh kita bangga-banggakan, kita tonjok-tonjokkan. Berhubungan dengan dakwaan ahli-ahli sufi yang melampau, yang mereka mengetahui perkara ghaib, tidak diragukan lagi ia merupakan satu dakwaan yang batil, yang bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan keterangan dalam kitab dan sunnah, pengetahuan tentang perkara ghaib hanyalah menjadi milik Allah SWT sahaja, yang tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Tidak ada seorang pun baik dalam kalangan malaikat maupun para nabi yang diutuskan Allah mengetahui perkara ghaib. Oleh kerana itu, siapa yang mendakwa mengetahui perkara ghaib, boleh baca hati orang, boleh tahu benda akan datang, berarti dia telah melakukan perbohongan terhadap Allah SWT. Meramah-ramah masa akan datang. Itu semua masuk dalam kerja-kerja Allah SWT. Allah SWT memberitahukan bahawa tidak ada yang tahu perkara ghaib melainkan dia sahaja. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Maksudnya daripada sisi Allah lah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib. Tiada sesiapa yang tahu melainkan dialah saja, dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan ia mengetahuinya. Dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan yang kering, melainkan semuanya ada tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz yang terang lagi nyata. Surah An-Na'am, surah ke-6 ayat 59. Jadi sebenarnya kalau kita merasai kehebatan Allah, keagungan Allah, kita tak mudah mengaku benda-benda ghaib, benda-benda pelik ni. Kita tak akan mengangkat Nabi SAW lebih hak, tak akan angkat manusia ni lebih hak, kerana kita merasai kehebatan Allah SWT. Zaman dulu dalam Quran tu benda yang orang mudah faham lah, iaitu daun gugur dari kegelapan bumi dah. Basuh kering dah. Tapi kalau kita belajar lah ni, atom tu yang sangat kecil dah. Atom sendiri tu pergerakan dia tu, ada DNA dia lagi, pergerakan dalam sel tu sendiri dah. Yang adanya nukleus tu, yang mana ada kromosom-kromosomnya setiap benda yang hidup. Dan benda-benda lain, benda-benda atom yang lain pun betapa kecilnya. Dalam atom tu ada nukleus, yang ada proton dan neutron dah. Dalam proton dan neutron tu ada lagi benda yang lebih kecil dari itu. Mengikut kajian semasa ni, kita akan merasakan benda ini tidak boleh berlaku melainkan dalam diatur dan dikuasai oleh yang Maha Berkuasa, iaitu Allah SWT. Jadi benda-benda kecil setahu tu pun Allah SWT kecil, Allah tahu. Benda kecil setahu tu pun Allah tahu dalam atom ke apa. Maka benda-benda lain lagi lah Allah tahu dah. Jadi kalau kita nak doa, tak boleh modal kita rasa Allah tak dengar kena doa pada Tok Wali. Kita tak merasai kehebatan Allah SWT yang sebenarnya. Kalau kita tahu kehebatan, kebesaran, ketahuan Allah ni, Allah tahu segala perkara, sangat-sangat alim, sangat-sangat bijaksana Allah SWT ni. Dengan kita ngaji sains ke sebagainya, kita akan merasa oh Allah, tak ada gapo Nabi SAW hebat setara mana pun, tak sehebat mana berbanding Allah yang Maha Berkuasa. Jadi kalau kita minta hajat, kita ada kesulitan, tak perlulah kita minta dengan wali, menganggap Allah tak dengar, kena melalui Nabi dulu dah. Nabi pun alam ghaib, Allah pun alam ghaib. Allah tak dengar? Tidak, Allah dengar dah. Tapi kalau alam zahir ni Allah buat sunnatullah, sebab ada akibat dia dah. Jadi Allah salah satu sebabnya kita jumpa soleh, kita berinteraksi dengan dia, kita suruh dia berdoa pada kita. Tu tawasul dia benarkan dalam kehidupan dunia. Dia masuk alam ghaib, dia telah masuk alam yang kita tak boleh mudah-mudah berinteraksi dengan dia. Tak kena cara jadi syirik dah. Oleh sebab itu kita kena bergantung, kena merasai kehebatan Allah dengan sebenar-benarnya lah. Okey, perkara ini telah diijma'kan oleh Islam, iaitu tentang yang tahu perkara ghaib hanyalah Allah SWT ni. Ibn Aqil mengkritik dan membantah dakwaan mengetahui perkara ghaib ini yang dibuat oleh setengah ahli sufi, sehingga beliau menyatakan dakwaan tersebut sampai ke peringkat mempermainkan agama. Jika begitu keadaannya bagi beliau, apalagi akan kekal pada syariat. Ibn Jauzi 337 hingga 338. Tahu perkara ghaib ni, kadang-kadang teka, kadang ada benda-benda jin je sapa sikit-sikit dah. Tapi hakikatnya dia ni tak tahu dah. Benda bukan ghaib sangat dah benda tu. Kadang-kadang jin tengah jalan cerita dia dah. Jin kalah juga. Tadi benda-benda ni kita tak boleh, walaupun betul setengah perkara disebut tu, kita boleh percaya. Rosak akidah kita percaya dah. Kita tak boleh kata tok guru kita ni boleh baca hati kita. Rosak akidah. Rosak akidah lah tu. Walaupun dia kata benda tu ilham pun tak boleh kata dia tahu seterus dah. Adalah kena sikit. Setengah orang ni nak nyebui ni. Ada setengah orang tu mata boleh dah. Saya tak tahulah tok guru rasa tok guru tak ajar gitu ni. Dia kata dia takut nak salin tok guru dia. Tok guru dia ni hak India ni nak ulama hadis India lah.
Dia kata salah takut Tok Guru dia tahu. Saya rasa dia anggapan dia je. Tok Guru dia tak ajar apa gitu dah. Tak ajar apa dia tahu baca hati dah. Ataupun benda-benda yang ilham je tu ayat tu setengah-setengah perkara. Betul hak lain tak betul. Tapi nak ayat bunyinya dia pakai itikad boboh dengan bahasa mudah, dia tahu boleh baca hati, dia boleh baca hati kita. Ini boleh merosakkan kita dah. Dah. Begitu juga dulu Mufti Wali Hasan kita tanya dak. Nak ke pesa tanya boleh result boleh berapa kau dak dah. Nak tanya benda kau. Last sekali kena bala dak, kena tangkap bahasa lah macam-macam ujian dak. Ada setengah hari dah. Dia dak cerita saja jumpa Tok Wali Hasan dak. Benda tu rosak akidah dia jumpa dia tanya benda akan datang telah rosak akidah dah. Yalah, ada setengah tersampai tahap kafir, ada setengah tak kafir lagi, panggil syirik besar, syirik lagi dah, syirik kecil lagi dah. Berhubungan dengan perbuatan mengagungkan dan mensucikan kubur, mengambil berkat dan bernazar di kubur-kubur, memohon pertolongan atau istighasah dan menempuh perjalanan jauh kerana menziarahi kubur para wali sahaja. Ia telah mendapat perhatian Ibn Aqil dan bantahan daripada beliau. Ibn Aqil menyatakan ahli sufi yang melampau itu telah mencipta suasana-suasana untuk diri mereka sendiri dan mengagungkan suasana tersebut. Ibn Aqil menyatakan orang terlibat dengan suasana sebegitu adalah kufur seperti mengagungkan kubur dan memuliakan kubur dalam bentuk yang tertegah oleh syarak. Menyalakan api, mengucup dan mengelilingi kubur dan memohon hajat daripada si mati. Begitu juga dengan perbuatan menulis hajat pada kertas dengan ungkapan wahai Tuan, lakukanlah untuk saya ini dan ini. Ada juga yang mengambil tanah kubur untuk keberkatan, meletakkan bau-bauan ke atas kubur. Wangi, kubur terbang kemai wangi nak macam mana dia curuh. Dia curuh air minyak wangi tu di kubur dah. Menempuh perjalanan jauh untuk menzahari kubur dan mencapakkan cerbesan kertas ke atas pokok sebagai mengikut jejak yang dilakukan oleh penyembah berhala Lata dan Uzza dahulu. Ibn Qayyim Jauziyah. Jadi zaman dulu pun ada dah hajat-hajat ni dah. Berhala Lata dah. Dia tak ketah naga apa minta hajat dengan Lata dan Uzza. Iaitu orang soleh zaman dulu. Lata dan Uzza ni terkenal sebagai orang soleh zaman dulu. Sama jahiliyah dulu kak. Jadi dia tu sangat baik, beri makan kat orang soleh. Last sekali dia mati mula orang nak seringat, last sekali sembuh dia dah. Jadi Lata dan Uzza. Begitulah dah. Jadi kubur ni suasana itulah suasana kubur besar lah. Jadi meriah sangat kubur dia. Masjid tidak semeriah kubur. Ini unsur-unsur ajaran sesat dan syirik lah. Ibn Aqil membebaskan diri daripada perbuatan yang dilakukan oleh ahli-ahli bid'ah dalam kalangan ahli-ahli sufi ketika mana mereka menghidupkan malam di masjid dan mengadakan berbagai amalan bid'ah di kubur. Setengah kubur di Hadramaut ke apa. Kalau pergi ziarahnya alik kanan contohnya, alik kanan alik kiri dah. Alik kanan tu kubur orang Tok Wali lah dia. Dia kata Said Habib dah. Alik kiri ni kubur orang awal. Sampai kubur dia ngadak tu bukan ngadak kiblat doa tak. Ngadak ke kubur. Alik kanan kubur Tok Guru, Tok Wali dah. Orang kapur ni kira debek tak ngadak kira gitu lah. Bukan masalah debek tak debek, nak masalahnya salah lah. Kita ziarah kubur tak kira kubur wali, kubur besar, kubur kecil pun kita kena ziarah belaka. Dia orang Islam kat kita ziarah lah dah. Dan kita mohon ampun kepada si mati dah dalam kubur tu dah. Dan bukanlah untuk ambil berkat. Yang pentingnya kita ingat mati dah. Kita doa sikit dan nombor satunya untuk ingat mati. Yang kedua berdoa pada orang semati dah. Nombor satu kita sendiri nak suruh ingat mati dah. Masuk dalam kubur lepas ni gimana cara hidup kita dalam kubur nanti dah. Yang kedua tu barulah kita berdoa pada si mati dalam kubur dah. Yang kedua dah tu bukan matlamat utama dah. Ibn Aqil membebaskan diri daripada perbuatan yang dilakukan oleh ahli bid'ah dalam kalangan sufi dah. Beliau menyatakan antara lain, aku berlepas diri daripada segala apa yang dilakukan oleh orang yang hidup pada zaman ini di masjid-masjid dan juga di kubur-kubur pada waktu malam yang mereka namakan sebagai ihya. Demi Allah, ihya ni menghidupkan. Tersebut tidak lebih daripada sekadar ihya nafsu. Menghidupkan nafsu dan merangsangkan syahwat belaka. Kaum lelaki dan wanita mengumpulkan berbagai-bagai harta dengan penuh riak dan sum'ah. Riak ni nak suruh nampak, sum'ah ni suruh dengar dah. Dan kesesatan hasil penggunaan harta tersebut yang melibatkan permainan, pendustaan dan juga kelalaian. Masjid-masjid sebenarnya lebih elok bergelap daripada dicahayakan dengan lampu-lampu mereka. Masjid perlu dibersihkan daripada maksiat, kefasikan, anak-anak muda yang baru tumbuh janggut, komunitas amalan kefasikan dan lain-lainnya. Tak tahulah. Macam tu guana. Dan mungkin campur gaul antara lelaki perempuan kali. Bukan ahli. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan hikmah disyariatkan ziarah kubur iaitu untuk mengingatkan seorang kepada akhirat. Tu nombor satu, nak suruh ingat mati, ingat akhirat.
Bukan untuk doa pada orang kubur. Dia bukan doa untuk kita minta hajat. Bukan dah. Atau minta berkat. Dengan berkat Tok Wali ni aku minta hajat denganmu. Ya Allah. Tidak juga. Lebih berkat lagi. Amal ibadah kita. Asma Allah lebih berkat lagi. Dah. Ilmu daripada Tok Guru yang soleh dulu pun lebih berkat lagi. Berbanding dengan kubur-kubur dah. Tidak semua. Dan berkat ni tidak semuanya dengan gosok, dengan minta hajat, dengan berkat tertentu. Ada berkat-berkat ni sekadar kita. Ya, berkat ni benda umum, benda luas. Jadi kita tak boleh tentukan mesti dengan cara berkat ni lah boleh sesuatu dah. Rasulullah SAW menjelaskan hikmah disyariatkan ziarah kubur iaitu untuk mengingatkan seorang kepada akhirat. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Zurul qubura fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Maksudnya ziarahilah kubur kerana ia boleh mengingatkan anda semua akan akhirat. Sahih Ibn Majah 1558. Nabi suruh ziarah kubur kerana untuk ingat pada akhirat lah. Tudzakkirukumul akhirah. Ibn Aqil menganggap amalan tersebut di atas sebagai amalan jahiliah. Jangan buat besar kubur, ziarah semua lah. Bukan ingat ke mati, ingat ke hajat dia lah. Beliau menguburkan firman Allah SWT maksud afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maksudnya apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yakin? Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 50. Beliau merasa hairan kepada kenapa mereka yang terlibat tidak boleh menumpukan harapan kepada Allah SWT saja. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Maksudnya, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Surah Nuh, surah ke-71 ayat 13. Kita nak doa apa tak boleh kalau kita merasai kebesaran Allah, hebatnya Allah sehingga kita memerlukan pertolongan Allah. Allah Taala terlampau hebat. Kenapa bila-bila doa ni ingat kehebatan wali ni? Apa nak tupet tengah celah-celah tu? Wali dulu kebesaran wali sebelum kebesaran Allah. Kehebatan Allah, kemahan mendengaran Allah SWT terhadap hajat kita. Kenapa tak boleh bayar Allah maha hebat, maha mendengar ni? Kenapa tak boleh maha mendengar? Tak boleh dengar lagi daripada Allah SWT hajat kita. Allah tak dengar, Allah jauh sangat. Itu masalah ni. Ibn Aqil seterusnya menyatakan pada hari akhirat kelak orang yang melakukan demikian akan dilaknat oleh masjid. Masjid pun laknat. Sumpah dia nak buat upacara karut bid'ah dalam masjid dia. Manakala kubur pula akan minta pertolongan daripada mereka. Jadi dia minta dengan kubur esok ni akan minta tolong dengan dia pula. Jadi dia kena bela kubur, kena itulah. Dah lah dosa yang banyak dah lah. Ni kena pega kubur pula dah. Bertanggungjawab maksudnya terhadap kubur yang bawa bid'ah terhadap kubur tersebut dah. Ia menjelaskan setiap orang yang berdoa kepada sesuatu selain daripada Allah atau meminta pertolongan daripadanya atau bernazar kepadanya, kepada kubur adalah seperti bernazar pada kubur para wali dia, atau orang-orang yang soleh, atau menyembelih binatang untuk mereka atau untuk pokok dan lainnya. Bertawakal pada para wali atau melinggi kubur nabi atau wali, meminta pertolongan daripada mereka dan meminta sesuatu daripada mereka yang tidak dapat dipenuhi melainkan oleh Allah SWT saja, seperti meminta kesembuhan daripada penyakit yang dialami, atau orang yang tidak ada, atau meminta dikurniakan anak, atau dan lain perkara yang tidak berada dalam kemampuan para makhluk tersebut. Secara zahir tak mampu. Sebenarnya dengan setiap perbuatan yang disebutkan di atas yang terlibat dikira telah melakukan syirik kepada Allah dengan syirik yang besar, dan Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik itu melainkan dengan melakukan taubat nasuha. Bahaya ni dah. Kalau lah ada orang kata syirik besar, ada setengah kata tidak syirik, ada setengah kata syirik kecil. Hak mana kita nak pakar? Kita ni orang apa bukan ustaz. Ustaz ikut dia lah. Muka dia hebat kan tak? Kita ni hak bodoh kita ni. Kita paling selamatnya ambil jalan yang paling selamat, iaitu ambil orang pendapat kata jadi syirik besar. Tidak mati kita tak ikut buat percara kubur ni, nazar kau gapo kau tak hajat di kubur. Tak mati ke diri dia. PKP ni tak mati-mati kecuali bunuh diri dia. Walaupun payah duit. Ni tak pergi jumpa kubur tak kat mati nak. Jadi banyak perkara orang membesar kubur. Kubur ni tak boleh besar. Nabi lah anak Nabi marah dah buat besar kubur. Ni tawah kubur. Dia sebenarnya kita macam kita ni bukan sembah Kaabah dah. Kita mengadap ke Kaabah, mengadap kalau Kaabah tu runtuh hancur lebur pun kita mengadap ke arah sana. Selain mengadap ke Baitul Maqdis pun lagilah tak ada gapo. Dan tak ada lah kita kata benda yang di mengadap tu dah. Tapi mula Nabi 18 bulan mengadap ke Baitul Maqdis. Lepas tu barulah mengadap ke
Baitullah Al-Haram di Mekah. Jadi menghadap ke Baitullah Al-Haram di Mekah tu, kalau hancur pun Kaabah, kita tetap menghadap. Menghadap tu bukanlah menghadap Kaabah tu Tuhan ya. Tapi nak suruh satu, nak suruh kita ni ada 7. Inilah rumah Tuhan. Kaabah kan rumah Tuhan, rumah Allah SWT. Isyarat kepada kita sembah Allah SWT dah. Itu je matlamat yang gitu je. Lepas tu apa? Tawaf tu kita tawaf rumah Allah tu bukan kita mengagungkan rumah Allah, kita mengagungkan tuai punya rumah kubur ni. Tuai punya rumah Allah tu tuai Kaabah lah. Tuai Kaabah tu Allah SWT. Kita nak mengagungkan Allah, bukan mengagungkan Kaabah sebenarnya. Kita nak mengagungkan Allah yang kita keliling-keliling ni, mengharapkan rahmat Allah. Nah. Jadi macam dia banyaklah ulama orang pun kaji dengan sains ni. Alam ni matahari keliling, elektron pun keliling dah. Elektron ni keliling pada orbit yang neutron tu. Dah. Gitu juga planet-planet mengelilingi matahari dah. Gitu juga di tengah Bima Sakti ni ada pula pusat dia keliling juga dah. Jadi semua tu dikeliling belakang ada pusingan lah, ada pusingan. Macam tawaf belakang tu. Semua tu ada unsur tawaf. Ya. Jadi benda-benda begitu untuk membesarkan Allah tu yang punya rumah tu. Tu je. Nah. Jadi kalau orang tawaf kubur, dia telah anggap seolah hari dalam kubur tu serupa dengan Allah SWT. Ada setengah kata tidak syirik. Haram saja. Tak kira lah syirik kecil ke haram ke benda tu. Tak molek dah. Tak molek kalau tawaf kubur tu serupa dengan tawaf Kaabah. Tawaf Kaabah bukan membesarkan Kaabah. Nah, kita membesarkan tu punya Kaabah itu Allah SWT. Kalau tawaf kubur bukan membesar kubur saja dia. Dia membesarkan orang dalam kubur, menganggap orang mati tu telah jadi masuk ke alam ghaib. Telah masuk jadi alam kutahanan. Alam kutahanan tu masalahnya dia rasa Allah tak dengar, dia dengar dulu dah. Boleh kecek kion dia habis kara boleh dia dah. Allah ni tak apa dengar dia kata dah. Ini masalah dia. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Maksudnya sungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Surah An-Nisa surah keempat ayat 48. Ibn Aqil menjelaskan dakwaan sesetengah ahli sufi yang menyatakan makam para wali melebihi makam para nabi adalah bohong belaka. Siapa tahap tu ni? Kubur ni, makam ni. Kubur wali ni lebih hebat daripada kubur nabi dah. Asyibli misalnya mendakwa dirinya memperolehi makam yang lebih mulia daripada makam kenabian. Makam kubur ni, makam kenabian ni. Maksudnya pangkat dah. Atas alasan dia akan memberi syafaat selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat Nabi dulu baru syafaat dia. Syafaat terakhir tu paling hebat. Jadi dia kira dia lebih hebat daripada Nabi dah. Atas alasan dia akan beri syafaat selepas Nabi SAW memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Sehingga tidak ada seorang pun lagi yang kekal dalam neraka. Jadi kecek gitulah tak. Ngoyak gitu lah. Sufi. Bagi Ibn Jauzi, dakwaan yang menyatakan makam para wali mengatasi para Nabi adalah satu pembohongan semata-mata. Dakwaan Asyibli yang menyatakan beliau akan memberikan syafaat mengatasi yang dilakukan oleh Nabi SAW sehingga melibatkan kesemua manusia merupakan tanda jahil tentang hukum syarak. Sebab bagaimana beliau begitu berani memutuskan yang beliau merupakan ahli syurga? Orang yang mendakwa kononnya dirinya termasuk ke dalam ahli syurga sebenarnya adalah ahli neraka. Jangan main kalau kita confirm kita ahli syurga, kita tak takut langsung pun masuk neraka. Kita tak takut memang ahli syurga dah. Boleh menyebabkan Allah marah. Allah marah boleh sebab kita neraka. Sebab kita sombong, takabur dah. Bagaimana pula dengan orang yang mendakwa memiliki makam yang lebih tinggi mengatasi makam Nabi nya? Bahkan melebihi makam Mahmud yang juga merupakan syafaat terbesar yang dikurniakan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, makam terpuji Mahmud tu, yang nombor satu paling terpuji tu, makam Nabi Muhammad SAW dah. Yang kita baca semasa kita lepas azan tu kita baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatul qa'imah ati Muhammadan wasitul khullah wasyarafa darajatul 'aliyah rafi'ah ba'athul maqaman Muhammadin allazi wa'adta innaka la tukhlifu mi'ad. Tu dah tambah-tambah tadi setengah ulama kata lemah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu itulah doa yang kita baca setiap kali sembahyang supaya Nabi memperolehi maqam Mahmud, maqam yang terpuji, yang paling terpuji, nombor satu di
di hari akhirat nanti dah. Tidak ada lagi manusia yang punya maqam yang terpuji setara tu yang boleh memberi syafaat pada banyak manusia pada akhir zaman nanti, pada hari akhirat nanti dah. Tiba-tiba sufi mengaku dia lebih dah. Dah, tu kekarotan sufi yang kita mesti bantah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.